أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat masa yang lapang dan juga kesihatan yang baik, yang mana dengan dua nikmat inilah kita dapat meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilupa oleh manusia ketika adanya ia dengan mereka, iaitulah nikmat sihat, as-sihhatu, dan yang kedua nikmat al-faragh, masa lapang. Maka tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita yang dapat solat maghrib sebentar tadi secara berjemaah adalah kerana adanya dua-dua nikmat ini pada kita. Dan sekarang ni pun kitanya yang dapat duduk sekejap dalam masjid ini beriktikaf sambil kita mendengar perkongsian-perkongsian ilmu agama Allah Ta'ala ni pun kerana ada dua nikmat ini juga pada kita. Kalau kita berhadaman tak duduk di atas masjid ni, kalau kita ni sibuk duduk dengan mesyuarat apa semua tu, tak ada dah sini kita, maka itulah sebenarnya nikmat yang cukup istimewa Allah Ta'ala beri kepada kita sekarang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasalah hendaknya memberikan dua-dua nikmat ini kepada kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam subjek Ulumul Quran, yang mana insya-Allah kita akan bahaskan kitab Risalah Tajwidul Fatihah. Risalah Tajwidul Fatihah pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah, yang mana disusun oleh Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Kepulauan Riau, daripada Lingga, Kepulauan Riau, yang mana risalah ini disusun pada 1371 Hijriyah, pada 1259 Hijriyah, 1259 Hijriyah. Kita hari ini 1445 Hijriyah. Jadi ini risalah ataupun kitab dalam kategori kitab-kitab yang klasik lah, yang lama. Dan kita cuba baca untuk kita ambil manfaat daripada kitab ini. Sebelum daripada itu, saudara jemaah sekalian, sebagaimana yang kita semua dah maklum, ataupun kalau ada yang belum maklum, kita telah negeri Terengganu kita menerima berita duka pada hari ini. Pada pagi semalam, lebih kurang pukul 3 lebih, bonda kepada Tuanku Sultan kita telah pun mangkat di kediamannya di Kuala Lumpur, dan segala urusan telah pun selesai
jalankan istiadat pemakaman di makam diraja Masjid Al-Muqtafi Billah Shah di Ladang pada petang tadi. Dan marilah sama-sama kita mengambil peluang pada saat ini untuk sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada almarhumah yang mulia, yang teramat mulia, Tengku Besar Syarifah Noh rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencururi rahmatnya ke atas bonda dan menempatkan bonda bersama dengan orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amina ila an qala. Kata dia, setelah daripada kita dah baca muqaddimah pengarang kitab ataupun penyusun kitab ini pada sesi pertemuan yang lalu, maka kata dia, sekarang hamba mulai masuk pada menyebutkannya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah nak masuk perbincangan apa yang nak disampaikan dalam kitab ini. Cuba kita perhati macam mana gaya bahasa tuan penyusun kitab ini. Dia kata, maka sekarang hamba mulai masuk pada menyebutkannya, yakni menyebutkan isi kandungan kitab ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik Allah. Apa maksud dia dengan taufik Allah? Maknanya dengan pimpinan Allah. Taufik dengan kata lain pimpinan Allah. Dia tak sebut hidayah, dia sebut taufik. Kita kan biasa sebut kalau nak lepas-lepas ada cakap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa gitu kan sebutnya. Tapi sini tuan kita dia tak sebut hidayah, dia sebut taufik sahaja. Maka tak apa ke gitu, ke dia tak ingat ke mana? Dia bukan tak ingat, dia memang nak sebut begini saja dengan taufik Allah Ta'ala. Dan ia tidak menjadi kesalahan pun kalau kita tak sebut hidayah dan taufik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau tak sebut dua-dua tu tak ada masalah. Bahkan sebenarnya antara taufik dan hidayah ni mana satu yang lebih power dari sudut hubungannya kita hamba dengan Allah pencipta kita. Taufik ke hidayah dari sudut maqam dia mana tinggi? Maka yang lebih tinggi adalah taufik. Taufik itu. Kerana taufik ini pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala campur hidayah dalam hati kita. Petunjuk. Dengan petunjuk kita pun berjalan sendiri, berjalan. Adapun taufik, Allah Ta'ala pegang tangan kita seolah-olahnya. Dia pegang tangan kita, dia pun pimpin kita. Mari jalan dengan dia. Seolahnya begitu. Jadi nak kabarnya dari sudut majazinya. Saya bukan bermaksud nak menterjesimkan Allah, na'udzubillah. Cuma nak kabar dari sudut taufik dan pimpinan. Taufik ini pimpinan daripada Allah. Allah memberikan suatu tunjuk ajar kepada kita yang lebih lagi daripada dari sudut dia punya hubungan tadi. Dia beri contoh ni guru-guru kita sebelum pada ni, kalau kita jumpa dengan polis di tengah jalan dan kita tak tahu nak pergi ke mana, jalan yang kita nak tuju ni Cappuccino lah kita kata. Kita orang bukan orang Terengganu, mari sini kita tak tahu Cappuccino duduk mana. Maka tanyalah abang polis yang ada di
di dekat-dekat dengan kita tu. Dia kata cappuccino kat mana ni tuan? Dia pun kata cappuccino tu sini. Awak masuk kat ni, awak pergi lekok kat ni pula, lepas tu pergi straight. Dia tunjuk plan. Itu dipanggil hidayah. Dia petunjuk. Tapi kadang-kadang ada juga abang poli hak jenis pesen baik hati. Dia bukan setakat dia plan, dia kata awak tak nampak lah. Gini lah. Cuba follow saya. Betul lah, kita naik motor, dia pun naik motor, kata follow saya. Saya bawa awak pergi tu. Jadi kita follow, kita ikut dia belakang. Ikut siapa cappuccino. Maka itu dipanggil taufik, pimpinan dia kepada kita sehingga kita sampai ke jalan dia. Itulah juga yang diharapkan oleh Tuhan kita ini. Dia kata maka sekarang hamba mulai masuk pada menyebutkan isi kandungan selanjutnya dengan pimpinan, berharap mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan isi kandungan ini kepada kita pembacanya. Kemudian dia kata, dia doa, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bihi. Hai Tuhanku, permudahkan dan jangan memayahkan hamba. Hai Tuhanku, mudah-mudahan Engkau menyempurnakan dengan kebajikan dan juga dengannya. Ini doa. Doa ni kita boleh amal. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ataupun ada juga orang baca Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Boleh berlaku. Hak depan tu Allahumma ke Rabbi ke, lebih kurang sama maknanya wahai Tuhan belaka. Jadi dia minta lah doa, ya Allah, wahai Tuhanku, permudahkan dan jangan memayahkan hamba. Ini doa. Atas hak ni lah dia nak taufik tadi. Dia bukan kata nak taufik saja dak, dia doa. Jadi doa ni disebut oleh Nabi ad-du'a silahul mu'min. Doa ini merupakan senjata orang beriman. Jadi kita kena banyak doa. Walaupun kita ini ada tenaga, ada kudrat, ada ramai orang yang boleh beri kita selesai masalah-masalah tertentu, tetapi tuan-tuan bapa sekalian, dia belum menjamin untuk kita dapat selesai sungguh urusan itu. Walaupun kita cerdik, kita intelijen, belum tentu kita dapat selesaikan sesuatu masalah itu dengan baik. Kerana semua itu bukan dengan kudrat iradat kita semata-mata, tetapi dengan izin daripada Allah. Dengan izin daripada Allah. Maka oleh yang demikianlah kena banyak doa. Doa kepada Allah menunjukkan pergantungan kita kepada Allah. Semakin banyak kita doa pada Allah, itu menunjukkan semakin banyak, semakin kuat pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksud doa kita nak kabul hajat, bukan. Kalau tak kabul hajat pun Allah dah tahu dah. Innahu alimun bidzatis sudur. Dalam Quran sebut sesungguhnya Allah itu dia maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita tak kabur pun dia tahu dah apa benda yang kita nak, yang kita duduk mencita-citakan, dia tahu. Tetapi dah doa tu kenapa? Doa tu kerana kita nak kabarnya kita ni bergantung harap pada dia. Nak kabarnya kita ni lemah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia semua sekali, Islam ke tak Islam ke, orang kaya ke orang miskin, tua ke muda ke, laki ke puan ke, masuklah ke ya ayyuhan nas, kamu semua ini antumul fuqara, semuanya fakir belaka. Kamu semua berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah sajalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dengan kita memahami ayat itulah kita jadi orang yang berdoa kepada Allah, kerana kita tahu kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya antara lain Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hai Tuhanku, permudahkan dan jangan memayahkan hamba. Hai Tuhanku, mudah-mudahan Engkau menyempurnakan dengan kebajikan dan juga dengannya. Wa hadza faidatun hasanah fi tajwidil Fatihah. Maka dia kata, ini suatu faedah, kegunaan yang baik
dan bagus pada menyatakan tajwid, yakni mengelokkan, membaguskan membaca Fatihah. Maka apa yang akan ditulis ini merupakan faidatun hasanah, adalah daripada faedah ataupun manfaat-manfaat yang sangat berguna untuk kita mencomelkan bacaan Fatihah kita. Peringatan, Fatihah itu hukumnya wajib. Dalam tulisan kitab ni dia kecampur aduk sekali ni tuan-tuan. Ada yang tulisan asal tuan kitab. Saya duk berasa dah hak Arab kita baca tadi doa, lepas tu disebut wahaza fa'ilat, itu hak asal. Sebab kitab asal ni katanya daripada orang Arab, lalu diterjemahkan oleh Encik Abdul Hamid Isa Lingga. Tu penterjemah dia, terjemah ke bahasa Melayu Nusantara. Kemudian ada pula orang yang ketiga, iaitulah Syekh Tan ni, Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar ni, dia pula mari tambah dan melengkapkan sikit lagi dengan catatan-catatan nota kaki apa semua. Jadi macam peringatan ni, saya dah berasa ni hak Syekh Tan punya ni, Tan Saleh. Dia kata Fatihah itu hukumnya wajib, difardukan di dalam sembahyang dengan itlaq. Fatihah tu wajib hukum dia. Apa maksud hukum dia wajib? Membaca dia tu wajib. Hukum baca dia tu wajib. Bila difardukan di dalam sembahyang, difardukan, diwajibkan membacanya itu di dalam sembahyang dengan itlaq. Dengan itlaq ni dengan secara mutlaknya. Maknanya tidak ada suatu percanggahan pendapat di kalangan ulama, iaitu dengan barang mana sembahyang, sama ada sembahyang fardu ain atau kifayah atau sembahyang sunat, barang mana sunat. Dan sembahyang yang katanya kena wajib baca Fatihah itu, iaitulah sembahyang sama ada sembahyang fardu ain, sembahyang wajib yang kita tunaikan 5 kali sehari itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sembahyang fardu ain. Ataupun kifayah, sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah, yang mana memadai fardu itu atas sekelompok ataupun sebahagian daripada kalangan orang Islam yang ada di kawasan itu, maka terlepaslah orang Islam yang lain daripada nak menanggung kewajipan itu. Itu maknanya fardu kifayah, fardu yang memadai, kewajipan yang memadai atas sebahagian orang dah laksana, maka terlepas sebahagian orang yang lain. Sama ada sembahyang yang berbentuk fardu kifayah, contohnya sembahyang jenazah, juga wajib baca Fatihah. Sembahyang jenazah kita sudah maklum, dia tidak ada rakaat, dia ada takbir, ada 4 kali takbir. Tetapi pada takbir yang pertama itu wajib baca Fatihah. Dan kata dia lagi, atau sembahyang sunat, barang mana sunat, ataupun sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun setiap rakaat kita kena baca dengan Fatihah dulu sebelum nak jember, nak baca surah-surah yang lain. Walaupun sembahyang sunat itu 1 rakaat saja, contohnya witir, solat sunat witir itu 1 rakaat paling sikit, maka hak 1 rakaat tu pun mesti wajib baca Fatihah di rakaat yang dia baca itu masa qiyam, sebelum baca surah-surah yang lain. Kerana ia salah satu daripada rukun-rukun sembahyang berdasarkan mazhab imam kita Syafi'i. Ini dia sebut berdasarkan mazhab Imam Syafi'i lah, yang diambil dari hukumnya daripada hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kamu kalau dia tidak baca Fatihah. Maka di atas hadis tu diambil hukum kena baca dan wajib baca Fatihah dalam salat untuk mensahkan salat kita. Kemudian kata dia lagi,
Manakala mazhab Hanafi mengatakan Fatihah itu bukan masuk dalam rukun sembahyang. Mazhab Hanafi dia tidak mengira Fatihah sebagai rukun. Kita mazhab Syafi'i kira sebagai rukun. Rukun di antara yang 13 rukun sembahyang tu salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Dan Fatihah itu termasuk di dalam bahagian rukun qauli. Rukun yang kata rukun tadi, Fatihah ni rukun. Rukun mana? Sebab dalam rukun 13 tu, sembahyang kita ni ada 13 belaka. 13 rukun. Maksud 13 rukun tu 13 perkara yang wajib kita kena buat. Kalau tinggal tidak sah kita punya solat. Jadi rukun tu pula dibahagi kepada 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. 3. Jadi Fatihah dalam hak manusia, dan Fatihah itu termasuk di dalam bahagian rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang bersabit dengan perkataan, hak kita baca. Manakala fi'li hak dari sudut perbuatan, qalbi dari sudut hati. Maka kata dia rukun dia termasuk dalam bahagian rukun qauli atau zikri, yang wajib atas kita mempelajari untuk memperbaikkan bacaan itu. Jadi bila dah masuk dalam rukun qauli, maka wajiblah atas kita belajar sungguh, nak betul Fatihah, nak betul, nak tahsin Fatihah kita ni, supaya menjadilah Fatihah kita itu Fatihah yang betul bacaannya. Kata dia lagi, ini kata pengarang, idza aradta qira'atal Fatihah fasta'in billah ala tajwidiha. Apabila engkau hendak membaca Fatihah, maka mohonkanlah pertolongan dengan Allah untuk mengelokkan bacaannya. Tengok tuan kita ajar lagi. Kita sebagaimana yang telah disebut tadi, kita walaupun ada apa sahaja hari ini, serba ada kita ni. Contohnya, kita kata tak berhajat ada pada orang lain, serba ada. Pun begitu, kita jangan tinggal doa kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Kita kaya setara mana pun, kita orang nombor 1 setara mana pun dalam kalangan masyarakat kita, kita tak boleh tinggal Allah. Sebab kalau kita tinggal Allah, Allah akan tinggal kita. Begitu sipir dia. Oleh demikian, siapa dalam bab Fatihah ni pun tuan kita pesan lagi, apabila engkau hendak membaca Fatihah, maka mohonkanlah pertolongan dengan Allah. Kita kena minta tolong dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri jadi lidah kita lancar dan teratur ketika menyebut surah Al-Fatihah, ketika membaca surah Al-Fatihah. Inilah nak menunjukkan bahawasanya lemahnya kita, sehingga nak buat apa dalam bab baca Quran pun kena minta tolong dengan Allah. Betul apa yang Nabi SAW telah pesan kepada sahabat baginda Sayyiduna Huzaifah Al-Yaman ataupun Khuzaimah, antara 200 saya tukar. Satu ketika Nabi pegang tangan sahabat ni, Nabi kata, kalau aku nak ajar kamu satu ucapan yang sangat terbaik di sisi Allah, satu ucapan ni kamu jangan tinggal. Ini dikira wasiat Nabi kepada sahabat ini, yang mana sahabat ini pula perturunkan wasiat itu kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita pada hari ini. Maka Nabi kata, jangan tinggal, awak jangan tinggal baca doa ini, wahai sahabatku, setiap kali selepas selesai daripada tahiyat. Daripada tahiyat akhir sembahyang, kita baca fil alamin innaka hamidum majid, maka bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa dia. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah saya, tolonglah daku, ala zikrika, dalam aku nak ingat kepada kamu, wa ala syukrika, dan dalam aku nak bersyukur kepada kamu, wa husni ibadatika, dan dalam aku nak mempersembahkan ibadat yang terbaik kepada kamu. Maka tolonglah aku ya Allah.
Begitulah juga disebut oleh Tuhan kita mohonlah pertolongan dengan Allah untuk mengelokkan bacaan Fatihah. Sebab kita memang tak boleh renggan dengan Allah. Kita ni hebat dah baca Quran, tajwid kena sekalipun, tak boleh tinggal pergantungan dengan Allah. Mana kena minta, ya Allah, nak baca Fatihah ni, nak memimpin solat jemaah ni, contohnya kita tu imam, maka kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala muafakat dengan kita. Maksudnya biar Allah Ta'ala restu, redha untuk kita boleh baca kalimah-kalimah ayat Quran ini, surah Fatihah ini dengan lancar dan teratur. Itu penting. Maka yang kita boleh baca tadi rupa-rupanya comel, lancar, itu adalah daripada taufik Allah. Barulah tidak ada rasa riak, tidak ada rasa ujub dalam diri kita. Bacaan aku hebat, betul, kena belaka makhraj. Itu sebab aku belajar. Itu kalau dia tak minta dengan Allah Ta'ala. Kalau dia minta awal-awal, ya Allah, aku nak baca Fatihah ni, nak pimpin solat jemaah ni, kalau boleh biarlah beri jadi molek apa semua. Tiba-tiba dia dah baca Fatihah dalam semayang tadi, molek ada comel, teratur, dengan suaranya molek apa semua. Maka pada ketika itu kita nak belagak. Kalau kata sedap lah baca Fatihah tadi, betul lah, bagus lah bacaan awak tadi, bagus bacaan ustaz tadi, kita nak belagak kata memang itu sebab saya belajar. Kita tak akan kata begitulah, sebab kita tahu dah aku nak belagak mana, aku minta dengan Allah Ta'ala tadi supaya dibetulkan, diberi lancar. Itu dia punya rahsia macam mana kita nak elok penyakit takabur, penyakit sombong diri, tinggi diri, riak masa kita buat masa kita baca Quran, khususnya. Kemudian dikatakan lagi, wa kutiba laka fi kulli harfin asyru hasanatin au kasura min zalik, dan disuratkan bagimu tu bagi kita yang membaca Quran ni lah, baca Fatihah ni, disuratkan maksudnya ditulis, itu bahasa lama lah tu, disuratkan dan ditulis bagi orang yang membaca Fatihah ini pada tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan ataupun lebih banyak daripada yang demikian itu. Ini kata pengarang kitab. Mari mana dia kata begitu? Itu daripada hadis Nabi SAW sebut dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi kata, siapa-siapa yang baca satu huruf daripada Quran, daripada kitab Allah, min kitabillah, falahu bihi hasanah, maka dia akan dapat satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, menyamai sebanyak 10 gandaan. Dengan kata lain, satu huruf kita baca daripada Quran, kita akan dapat 10 lah. Sebab satu dapat satu hasanah. Satu hasanah tu bersamaan 10. Dan kalau dua hasanah jadi 20. 3 30. Jadi mudah-mudahan kata kita kata satu huruf 10. Begitu. Itu yang disebut oleh Tuhan kita tu. Dan disuratkan, dituliskan bagimu pada tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan. Bahkan dalam hadis tadi, Nabi tak berhenti situ. Nabi sebut lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak maksudkan 10 kebaikan, 10 gandaan tadi dapat dengan menyebut satu huruf tu. Bukan maksud satu huruf tu alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun. Bukan maksud saya satu huruf tu alif lam mim satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif lam mim itu sahaja dah merupakan 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. Maknanya bila kita baca alif lam mim dapat berapa tuan-tuan? Berapa? Dapat 30. Dapat 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu saja, berapa huruf ada? Bismillah tu. Kalau hak tak biasa kira, cobalah balik malam ni sebelum tidur, buat kerja rumah dulu. Kira berapakah
huruf yang terkandung dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak berapa? Hak saya kira lah ada 19 huruf. Dan ulama-ulama pun kira begitu juga lah. Saya mudah lalu lah. Takut tuan-tuan payah penipala musim-musim pilihan raya ni nak kira pula lah. Jadi 19 huruf. Kalau nak kira semula pun boleh. Cubalah kira. Boleh pahala insya-Allah. Sin, bismi, mim, lepas tu Allah, alif lam lam ha. Situ berapa dah? Kira suti-suti huruf sampailah ke Ar-Rahim, min yang terakhir. Ada 19 huruf. 19 huruf ni tuan-tuan kali dengan 10 contohnya. Maka akan dapat 190. Sebab apa kena kali 10? Sebab Nabi sebut satu huruf 10. Jadi ber 10, sin 10, mim 10, alif lam lam ha tu alif 10, lam 10, lam 10, ha 10. Tu. Semua tambah ada 19 belaka. 19 mudah-mudah kira je. 19 kali 10 kan dapatlah 190. Itu sekali baca. Kalau Fatihah daripada mana nak bilang Fatihah ni? Kalau kita kata Fatihah ada berapa huruf belaka? Fatihah ini menurut mazhab kita yang kita pegang, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebahagian ayat daripada suratul Fatihah. Hak kita pegang di Malaysia dan di kebanyakan negara Arab ataupun negara Islam, Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Maka kita kena kira start daripada Bismillah. Bismillah tadi 19 huruf dah. Okey. Sambung sikit lagi. Alhamdulillah tu berapa lagi? Yang ke-20, 21, 22 sampai ke waladhdallin, nun. Lin, nun. Akhir sekali tu berapa dapat? Sekali lagi kerja rumah sebelum tidur malam ni. Saya kira lah ada sebanyak daripada bismillah sampai ke waladhdallin tu ada sebanyak 144 huruf. 144 huruf. Coba tuan-tuan kira pula. Dapat berapa? Kita kira apa-apa saja, kita camek. Orang Terengganu panggil camek. Kita camek tuan-tuan, benda-benda dalam Quran ni kita nak kira ke, kita nak adu apa? Nak adu nama surah. Nama surah ni makna dia apa? Kita bilang sesurah ada 114 surah dalam Quran tu, kita duk bilang. Surah-surah ni nama makna dia apa? Lepas tu kita cuba pula bahagikan. Surah yang nama-nama Nabi ada tak? Surah-surah yang nama binatang ada tak? Kita buat klasifikasi saja-saja ni. Berapa kau surah daripada 114 tu yang nama-nama binatang? Baqarah, An-Namlu, Al-Ankabut. Kita buat. Tuan-tuan, kita bilang awak gitu tak? Dapat pahala. Dapat pahala belaka. Bukan kata baca Quran saja dapat pahala. Apa sahaja kita camek, kita duduk khoteh-khoteh, duduk apa nama ni, duduk buat kaji selidik, kajian berkaitan dengan Quran, semua dapat pahala. Termasuklah bilang bilang ayat dalam sesuatu surah. Dan bilang ayat ini bilang ayat lain, bilang huruf lain. Huruf daripada huruf akan terbentuknya ayat. Jadi kalau ayat dalam Quran, ulama bilang 6236 ayat. 6236 kita kena ingat molek ni angka ni. Sebab banyak sangat orang keliru. Berapakah di waktu teka-teki? Berapakah bilangan ayat dalam Quran? Dulu ada rancangan tu. Rancangan apa? Who wants to be millionaire? Ada. Dia tanya soal jawab, faham buku tali hayat dulu. Saya lama dah tu. Zaman-zaman Datuk Jaludin Hassan jadi pengacara dia. Ada juga kadang dia buat soalan ni. Soalan-soalan yang berbentuk Islamik ni. Berapakah jumlah ayat dalam Quran? Antara jawapan 6666. Jadi sebenarnya 6666 tu tu dia tidak ada sumber yang sahih untuk menyatakan ulama mana yang kata, mazhab mana yang kata. Tak ada.
Setakat-setakat kita tengok dalam kitab yang diajar oleh guru-guru kita pun tidak ada. Ya, dalam bab pengiraan ayat Quran ni dia ada ilmu khusus tuan-tuan yang ajar benda ni, yang belajar, iaitu dah ilmu fawasilul ayat. Fawasil ayat, ilmu yang mengira macam mana bilangan-bilangan ayat dalam Quran. Ayat ni dipanggil fawasil dalam Quran, dalam istilah ulama'nya. Fawasil ni pemisah-pemisah. Kita baca sikit berhenti, lepas tu buat bulat. Itulah pemisah, fawasil ataupun fasilah dia panggil. Fasilah. Maka dia banyak mazhab. Banyak mazhab. Ada mazhab Madani awal, Madani sani, ada Makki, ada lagi Kufi, ada lagi Himsi, ada lagi Basri. Banyak mazhab. Tapi dalam banyak-banyak mazhab tu pun kita tengok bilangan ayat dia memang lain-lain, tak serupa. Yang kata 6236 tadi hak Kufah ataupun Kufi dan itulah yang kita pegang di Malaysia. Bilangan ayat Quran ada 6236. Daripada hak semua-semua mazhab tu tidak ada pun yang kata 6666 ayat. Tak ada. Melainkan 6236, 6230, 62 berapa lagi, begitu je. 6666 tak ada. Itu yang kita kata tadi. Ia tidak ada satu sumber yang sahih setakat ni yang menyatakan daripada mana sumber itu didapati. Jadi kita pegang 6236. Nak membentuk 6236 ayat itu dia memerlukan huruf. Huruf. Barulah jadi ayat. Maknanya kita faham di situ, kalau jumlah ayat 6236, huruf mesti lebih banyak daripada 6000 ayat. 6000 ayat itu ayat, nak membentuk ayat kena ada huruf. Contohnya bismillah tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim itu bagi satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Dan Fatihah ada sebanyak 7 ayat. Siapa waladhdallin itu 7 ayat. So bismillahirrahmanirrahim ayat pertama itu dia dibentuk oleh kalimah huruf, dibentuk oleh huruf sin, mim, alif, lam, ha sampai 19 huruf tadi. 19 huruf membentuk satu ayat. Lepas tu pergi pula alhamdulillahirabbil alamin berapa huruf pula nak membentuk ayat kedua, ayat ketiga. Maknanya of course lah mesti kalau bilang bilang jumlah huruf dalam Quran mesti lebih banyak daripada 6000. Mesti lebih banyak lah. Jadi kalau tuan-tuan ada masa boleh kira lah. Nak tidur kira sikit-sikit. Jadi dapat pahala. Jadi malam ni kira surah Fatihah dulu. Betul ke tak bismillah tu 19 huruf? Betul ke tak bismillah sampai ke waladhdallin tu ada 144 huruf? Kalaulah kata 144 huruf lah, kita baca Fatihah sekali tu rupanya 144 huruf, maka kali dengan 10 kita akan dapat 1440 ganjaran pahala sekali baca. Tapi kita semayang kita bukan sekali baca. Kalau 4 rakaat 4 kali baca. Atas setiap rakaat wajib baca. Kalau dua-dua lah. Jadi semua rakaat kita ada 17 rakaat sehari semalam. Maka 17 tuan-tuan kalilah dengan 1440. Boleh berapa? Cuba kira balik ni nak. Jadi bila kita buat kiraan-kiraan itu kita akan dapati rupanya sehari-sehari banyak ni kita dapat pahala secara kasar. Cuba kira 1440 kali dengan 17 berapa? Tu hak bahagus semayang. Lepas pada semayang kita ada wirid. Biasa orang wirid ada juga baca Fatihah. Tambah pula situ. Atas 5 atas satu solat 1 kali baca Fatihah masa wirid. Jadi 5 solat 5 kali. 17 tambah 5 pula. Situ dapat 22 situ. 1440 kali 22. Lepas tu pula kadang ada tahlil pula ni pada Isya. Ada tahlil. Dalam tahlil biasa orang baca Fatihah 2 kali. Mula-mula sekali Al-Fatihah baca Fatihah. Baru baca qul Allah. Sekali baca Fatihah. Lepas tu lagi pula masa nutup baca pula Fatihah pula sekali lagi. 2 kali baca Fatihah. Tambah pula 22, 23, 24 sehari-hari. Jadi bila kita buat pengiraan dia akan mendatangkan suatu rasa
kagum kita dengan Allah ni, boleh beri, boleh bayar banyak ni. Bahagian baca Fatihah saja, tak kira lagi ibadat dan amalan-amalan yang lain. Itu saya tinggal pada tuan-tuan lah, kira lah baik rumah ni lah. Jadi kata dia, dan disuratkan bagimu pada tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan atau lebih banyak daripada yang demikian itu betul sebagaimana hadis Nabi sebut tadi. Okey. Faedah. Kata dia faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat daripada Fatihah pada amalan, kerana bahawasanya Nabi SAW membilangkannya satu ayat daripada Fatihah seperti yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkannya oleh Sayyiduna Khuzaimah dan juga Al-Imam Al-Hakim, dan disahkannya oleh Imam Khuzaimah dan Imam Al-Hakim, dan disahkannya oleh keduanya. Dan Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat-ayat Fatihah. Jadi balik mazhab yang menyatakan Bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, mereka berdalilkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khuzaimah dan juga Al-Imam Al-Hakim. Dua-dua ni ulama hadis yang terkemuka, menyatakan riwayatnya Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat-ayat Fatihah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang 7 daripada Fatihah. Begitu. Jadi hak riwayat tadi, riwayat apa nama ni? Dia kata nombor 3. Dia ada buat catatan nota kaki bawah tu. Bismillah itu satu ayat yang sempurna pada awal Fatihah dan pada awal setiap surah Al-Quran Al-Karim selain Bara'ah. Ini adalah pendapat mazhab para fuqaha, yakni ulama-ulama fiqh, para fuqaha Mekah, ulama fiqh di Mekah dan Kufah di Iraq, serta ahli-ahli qiraat kedua-duanya. Dan begitu juga pendapat Abdullah bin Mubarak dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain itu Imam Syafi'i memutuskan ia ayat yang sempurna pada awal Fatihah. Dan Imam Syafi'i dengan sanadnya daripada Ibnu Umar bahawa beliau tidak meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim bagi ibu Quran dan bagi surah yang selepasnya. Bagi ibu Quran maknanya Fatihah lah. Fatihah ni nama lain dia surah Ummul Quran. Kita biasa nama dia suratul Fatihah. Nama lain bagi suratul Fatihah surah Ummul Quran, iaitulah ibu Quran. Dan bagi surah yang selepasnya juga, maka Imam Syafi'i tidak meninggalkan baca bismillah. Dan sambil itu beliau berkata, apabila ditulis di dalam mushaf, kenapa kamu tidak membaca? Lagi pula dia kata dalam mushaf kan tulis. Sebab apa kita buat kata tak baca? Kena baca lah dia kata. Itu dia punya catatan yang disebutkan dalam kitab ni. Maknanya bismillah itu dikira satu ayat daripada Fatihah, nak khabar itulah. Okey. Termasuk ayat yang 7 daripada Fatihah. Bismillah itu termasuk daripada ayat yang 7 daripada Fatihah. Fatihah ni dia memang 7 ayat. Putar kop mana pun, walaupun ada hak tak setuju Bismillah tu bukan satu ayat daripada Fatihah ke, memang Fatihah tu tetap 7 ayat. Sebab memang itu adalah warid daripada Nabi SAW sendiri, sab'ul mathani. Nabi kata wahia as-sab'ul mathani. Fatihah itu adalah 7 yang diulang-ulangkan. Maknanya 7 ayat. Nabi memang tak khabar, banyak khilaf di kalangan ulama dalam menafsirkan, menghuraikan hadis Nabi bismillah tu satu ayat daripada Fatihah ke tidak. Tapi dalam bab waktu mereka khilaf. Tapi dalam bab berapa bilangan ayat dalam surah Fatihah, mereka sepakat bilangan ayat dalam surah Fatihah ada 7.
Tapi 7 tu start daripada mana? Tu dia khilaf. Start daripada bismillah ke tidak start daripada bismillah? Maka saya ringkaskan, kita mazhab Syafi'i, kita berpegang bismillah satu ayat daripada Fatihah. Maknanya kita akan bilang bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, arrahmanirrahim ayat ketiga, maliki yaumiddin ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keenam, ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Itu dipanggil dalam mazhab kita. Adapun mazhab yang tidak mengira bismillah sebagai satu ayat, dia mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, arrahmanir rahim ayat kedua, maliki yaumiddin ayat ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim situ ayat keenam. Bagi kita siratal ladzina sampai ke waladdallin satu ayat. Bagi mazhab yang tak kira bismillah sebagai satu ayat, dia akan potong di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Maknanya cukup 7 ayat juga, sama dengan mazhab yang kira bismillah sebagai satu ayat daripada Fatihah. Jadi itulah tuan-tuan sekalian perbincangan dalam surah Fatihah ini. InsyaAllah kita boleh lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang seterusnya, insyaAllah pada minggu hadapan. Kita berhenti sekat dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah